Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang dihormati Profesor Dr. Abdul Halim bin Ali serta rakan-rakan sekalian. Saya Michelle akan memulakan pembentangan bagi pihak kumpulan 24 dengan memperkenalkan tajuk pembentangan kami iaitu Teori Rasa Fenomenologi. Secara umumnya, sastra merupakan satu ciptaan seni yang menggunakan bahasa sebagai medium utama untuk menyampaikan pemikiran, perasaan dan pengalaman hidup manusia. Menurut Hashim Awang, kesusastraan ialah hasil ciptaan seni yang lahir daripada imajinasi dan emosi manusia. Manakala, Muhammad Haji Saleh pula menegaskan bahawa sastra mencerminkan kehidupan dan budaya masyarakat melalui bahasa yang indah dan estetik. Namun begitu, karya sastra tidak hanya dinikmati secara santai, sebaliknya perlu dikaji dan ditafsir secara ilmiah. Di sinilah kritikan sastra memainkan peranan penting. Kritikan sastra merupakan satu disiplin ilmu yang bertujuan untuk menilai, mentafsir dan menguraikan kekuatan serta kelemahan sesebuah karya secara beralasan dan bersistem. Menurut Halim Ali, kritika sastra berfungsi sebagai neraca penilaian terhadap karya dan menjadi pemangkin kepada perkembangan sastra. Kritikan juga membantu pembaca memahami karya dengan lebih mendalam, bukan sekadar melihat isi cerita, tetapi meneliti makna tersirat dan kesan estetik yang ditinggalkan. Dalam konteks ini, teori sastra digunakan sebagai kerangka atau alat pengukuran untuk memahami karya secara lebih sistematik. Salah satu teori yang memberi tumpuan khusus kepada pengalaman emosi pembaca ialah teori rasa fenomenologi yang akan dibincangkan oleh rakan saya seterusnya. Saya menjemput Muhammad Syarif Aiman bin Azhar untuk meneruskan pembentangan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudari Michelle. Saya akan meneruskan pembentangan dengan membincangkan latar belakang serta konsep asas teori rasa fenomenologi. Teori ini diperkenalkan oleh Suhaimi Abdul Aziz, iaitu seorang sarjana sastera Malaysia dan terhasil daripada gabungan dua tradisi pemikiran utama. Tradisi pertama ialah teori rasa Jwani dari India yang menekankan konsep rasa atau emosi sebagai teras keindahan karya sastera. Tradisi kedua pula ialah teori fenomenologi dari Barat yang diasaskan oleh Roman Ingarden yang menekankan pengalaman kesedaran pembaca ketika berhadapan dengan teks. Melalui gabungan ini, Suhaimi Abdul Aziz memperkenalkan teori rasa fenomenologi yang melihat karya sastera sebagai satu pengalaman estetik yang hidup dalam minda pembaca. Menurut teori ini, pengalaman estetik berlaku melalui 3 proses mental yang berlaku secara serentak, iaitu pencerapan, tanggapan, dan pembayangan. Teori ini tidak memberi fokus utama kepada struktur luaran semata-mata. Sebaliknya, menekankan bagaimana pembaca merasai, menghayati dan mengalami emosi ketika membaca karya sastera. Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan dengan 2 objektif utama. Objektif pertama ialah untuk mengenal pasti emosi-emosi spesifik yang terkandung dalam teori rasa fenomenologi. Objektif kedua pula ialah untuk mengkaji bagaimana pengarang menggunakan teknik penceritaan untuk mengembangkan dan menyampaikan emosi tersebut kepada pembaca. Berdasarkan objektif ini, 2 soalan kajian telah dikemukakan, iaitu apakah emosi yang terkandung dalam teori ini dan bagaimana teknik penulisan digunakan
Untuk menyampaikan emosi tersebut, seterusnya pembentangan akan diteruskan oleh Audrey Magdalena anak David. Okey, silakan. Terima kasih Syahir. Saya akan membincangkan metodologi kajian serta analisis emosi dalam teori rasa fenomenologi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya kaedah kajian perpustakaan. Data diperoleh daripada sumber primer seperti buku teori sastra dan karya ilmiah serta sumber sekunder seperti jurnal dan kajian lepas. Analisis dilakukan menggunakan kaedah analisis kandungan untuk mengenal pasti emosi yang terkandung dalam karya sastra. Hasil kajian mendapati terdapat 5 ekspresi emosi utama. Pertama ialah emosi kagum, yang lahir apabila pembaca berhadapan dengan peristiwa luar biasa atau keindahan yang mengagumkan. Emosi ini mendorong pembaca untuk memberikan tafsiran dan makna terhadap peristiwa tersebut. Kedua ialah emosi gembira, iaitu perasaan senang hati dan lega apabila sesuatu kejayaan atau matlamat tercapai. Emosi ini sering dikaitkan dengan kepuasan batin watak dan turut dirasai oleh pembaca. Ketiga ialah emosi syukur, yang menzahirkan penghargaan terhadap nikmat dan kurniaan yang diterima. Emosi ini membentuk nilai kerendahan hati dan kesedaran spiritual. Keempat ialah emosi sedih. Emosi sedih berpunca daripada kehilangan, kegagalan atau tragedi. Emosi ini memberi kesan yang mendalam kerana pembaca turut merasai penderitaan watak. Akhir sekali ialah emosi benci, yang menggambarkan perasaan permusuhan dan konflik dalaman. Emosi ini sering menjadi pemacu konflik dalam karya sastra. Kesemua emosi ini dialami secara dalaman oleh pembaca, selaras dengan prinsip teori rasa fenomenologi. Itu sahaja. Saya menjemput Joanna Magdalena Mila untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih Audrey. Sekarang saya akan membincangkan teknik penceritaan yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan emosi kepada pembaca. Teknik pertama ialah teknik pemberian, iaitu pengarang menggambarkan peristiwa secara langsung dan terperinci. Melalui teknik ini, pembaca dapat membayangkan situasi dengan jelas dan seterusnya merasai emosi seperti sedih, marah dan kesal. Teknik kedua ialah monolog dalaman yang digunakan untuk memaparkan suara hati dan pergolakan batin watak. Teknik ini membolehkan pembaca menyelami perasaan watak secara lebih mendalam dan realistik. Seterusnya ialah monolog luaran, iaitu luahan watak secara lisan tanpa respon watak lain. Teknik ini memberi kesan dramatik yang kuat dan membantu memperkukuhkan perwatakan serta konflik dalam cerita. Ketiga-tiga teknik ini berperanan penting dalam memastikan pembaca bukan sahaja memahami jalan cerita, tetapi turut mengalami emosi yang dialami oleh watak. Baiklah, sekarang saya akan menjemput Muhammad Nakirul Ashraf bin Muhammad Nasir untuk menyambung pembentangan. Joanna, saya akan meneruskan pembentangan dengan teknik imbas kembali dan usul suspek. Okey, untuk teknik imbas kembali digunakan untuk pengarang untuk mengaitkan peristiwa lalu dengan situasi semasa. Teknik ini
membantu pembaca memahami latar emosi watak dan membangkitkan perasaan duka, takut atau kagum. Manakala teknik unsur suspens pula digunakan untuk mewujudkan rasa cemas dan tertanya-tanya dalam kalangan pembaca. Unsur ini mengekalkan minat pembaca dan menjadikan pengalaman membaca lebih berkesan. Sebagai rumusan, teori rasa fenomenologi menegaskan bahawa pengalaman membaca karya sastera merupakan satu pengalaman emosi dan estetik yang mendalam. Kejayaan sesebuah karya bukan hanya terletak pada struktur atau gaya bahasa, tetapi pada keupayaan pengarang menghidupkan rasa dalam diri pembaca. Sekian sahaja pembentangan daripada keluarga kami. Saya akhiri dengan sebuah patut. Petan redup, angin pun sepoi, singgah minum sambil berborak. Sampai sini dulu cerita kami. Jumpa lagi bila ada masa nak borak. Sekian, terima kasih.